Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inil hukmu illa lillah, yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Maksudnya, hanyalah Allah yang menetapkan hukum. Dialah yang menerangkan kebenaran, dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57. Shadaqallahul azim. Marilah pada pagi yang mulia ini kita mengangkat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat keizinannya kita dapat menghadirkan diri ke majlis ilmu. Di samping kita boleh lagi mengecapi nikmat hidup di dalam beriman, beramal, berabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali Jumaat di bumi Kelantan kita ini, insya-Allah Allah akan beri keberkatan, kemakmuran. Negeri ini negeri yang dikasihi dan diberi rahmat oleh Allah, kerana setiap hari Jumaat khususnya kerajaan negeri kita menghidupkan majlis ilmu di mana-mana, dan termasuklah di sini sejak daripada awal pemerintahan takbiran kerajaan Islam kita. Jadi mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada seluruh rakyat Kelantan untuk mereka membangunkan agenda ilmu dan amal ini di dalam segenap pelosok masyarakat di negeri kita, insya-Allah. Pada pagi ini amba bawa satu kitab, At-Tashri'ul Jina'il Islami. Kitab tebal, habis hari ini tak ada. Pensyariatan undang-undang jenayah Islam yang telah ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Qadir Audah, orang yang pakar dalam bidang fiqh Syafi'i dan fiqh mazhab yang lain, serta pakar di dalam undang-undang sivil. Syekh Dr. Abdul Qadir Audah ini adalah merupakan seorang hakim di bumi Mesir, dan dia telah membentangkan kertas-kertas kerja khususnya berkaitan dengan undang-undang pensyariatan undang-undang jenayah Islam, dan sehinggalah kertas pandangan yang telah ditulis oleh dia ini diambil oleh Jabahah Ulama Azhar, anggota panel Ulama Azhar, untuk mentakninkan, mengundang-undangkan pelaksanaan hukum Islam di bumi Mesir. Maknanya dia ni bukan sebarang orang. Dia ni adalah orang pakar. Dan setelah daripada Jamal Abdul Nasir
memerintah bumi Mesir dan menangkap ramai di kalangan anggota dan pimpinan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ni parti Islam di Mesir. Di Malaysia, parti Islam dia panggil PAS, Parti Islam se-Malaysia. Di Mesir, parti Islam Mesir, PAS juga. Nama dia Ikhwanul Muslimin. Setelah daripada Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna yang menggerakkan Ikhwanul Muslimin bermula tahun 1928 setelah 4 tahun dari kejatuhan Khilafah Uthmaniyah di Turki pada tahun 1924. Agenda Imam Syahid Hasan Al-Banna ni ialah dia sebut kepada para hadirin muslimin muslimat anggota Parti Islam Mesir pada masa itu, dia kata kita akan menegakkan balik khilafah Islamiah yang telah jatuh pada tahun 1924 dengan menegakkan syariat Islam. Ini dengan menegakkan syariat Islam. Maka di antara orang yang paling rapid dengan Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna ini ialah Dr. Abdul Qadir Audah. Dia berjuang dan menulis sejak daripada itu untuk memberi kepahaman kepada masyarakat tentang syariat Islam yang cantik, syariat Islam yang harmoni. Syariat Islam ini adalah merupakan suatu asbab kasih sayang Allah di atas muka bumi. Jadi dihimpunkan di dalam buku kitab dia Tashri' Jina'il Islami. Tangan Amor ni jilid yang pertama. Ada satu jilid lagi tebal ni juga di rumah. Maknanya 2 jilid. Dan di dalam ini merangkumi kesemua sekali perbahasan dari sudut perbandingan dengan undang-undang konvensional yang dibuat oleh manusia dan perincian-perincian hukum secara terperinci oleh ulama-ulama silam dan juga ada ulama-ulama kontemporari, ulama-ulama yang ada pada zaman dia. Jadi ini menepati daripada kehendak yang dikehendaki oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna pada masa itu. Lalu dia memberi penerangan di surau, di masjid, di tempat-tempat yang diboleh, yang dibenarkan untuk memberi penerangan betapa syariat Islam ini perlu didokong dan perlu dilaksanakan di atas muka bumi. Tetapi pemimpin yang sekular ni dia tak boleh dengar syariat Islam. Bunyi Islam dia tak boleh. Sedangkan dia semayang ban, sedangkan dia puasa, dia pergi haji, dan dia kata kita nak Islam, kita nak wasatiyah, kita nak perpaduan. Tapi bila suara ingin dilaksanakan hukum Islam, maka dia ambil tindakan selalu. Sehinggalah Dr. Abdul Qadir Audah ini ditangkap, dipenjara, dan akhir sekalinya Dr. Abdul Qadir Audah ini dihukum gantung. Dihukum gantung sampai mati kerana nak memperjuangkan syariat Islam. Pada tahun 1954 akhir sekalinya dia dihukum, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh rejim Jamal Abdul Nasir pada masa itu. Sebelum daripada dia dihukum gantung, dia diminta lagi untuk dia tidak membuat penulisan-penulisan dan menyebar penulisan-penulisan serta tarik balik penulisan-penulisan yang berkaitan dengan pentadbikan pelaksanaan hukum Islam di bumi Mesir. Tapi apa yang dia kata? Dia kata darahku akan melaknat tuan-tuan yang bersikap ingin mengenepikan syariat Islam. Sedikit pun aku tidak ragu, aku tidak bimbang, apakah sama ada aku mati di tempat tidurku, atau aku mati di medan perang, atau aku mati di tahanan, ataukah aku mati dalam keadaan aku bebas, sebab kematian aku akan berlaku dan aku akan bertemu dengan Allah, maka di mana pun aku tidak takut kepada kamu. Akhirnya dia tetap dihukum gantung sampai mati. Itulah dia Asy-Syahid Dr. Abdul Qadir Audah, penulis kepada pensyariatan jenayah Islam, undang-undang jenayah Islam di atas muka bumi, dan dibandingkan dengan undang-undang sivil, undang-undang konvensional yang
dijadikan rujukan oleh ulama-ulama seluruh dunia pada hari ini. Masuk kita duduk Malaysia, Kelantan pun kita pakai buku dia, kitab dia. Orang ngaji jenayah Islam mesti dia rujuk kitab ni. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia ilmu dia telah diguna oleh orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Dan salah seorang panel yang menggubal, yang antara ada dalam panel yang gubal enactment kanun syariah, jenayah syariah kurungan 2 tahun 1993, kerajaan Kelantan kita antaranya ialah Tuan Guru Datuk Muhammad Daud Al-Iraqi kita. Dan hari ini dia uzur, ya sekalanya dia boleh mengajar di sini. Kita doakan moga-moga Allah meramaikan golongan ulama yang seperti dia, seperti Tok Guru kita dan lain-lain lagi. Antaranya dia, dan dia menyatakan bahawa banyak pandangan yang kita ambil daripada At-Tashri'ul Jina'il Islami Syekh Asy-Syahid Dr. Abdul Qadir Audah. Ini jadi sebab itulah undang-undang kita, kanun jenayah syariah 1993 itu antara enactment yang diiktiraf di seluruh dunia, adalah enactment yang terbaik dari sudut peruntukan perundangan untuk melaksanakan hukum Islam di atas muka bumi. Yang terbaik, sehingga kan dia dirujuk dan dijadikan modul daripada enactment itu, dijadikan silibus pembelajaran di Universiti Islam Antarabangsa. Ini sebagaimana dinyatakan sendiri oleh bekas pensyarah di UIA dalam bidang undang-undang, iaitu esko kita yang berhormat Datuk Dr. Fadli Datuk Hassan. Jadi kalaulah begitu, enactment kita yang diluluskan pada 25 November tahun 1993 adalah merupakan enactment yang cukup hebat, teliti, terperinci. Tapi ada lagi orang kata, setara mana enactment kita ni? Boleh kita pakai ke tidak? Mana ada lagi orang kata setara mana? Dia tak tahu sejarah bahawa apa yang kita gubalkan oleh ulama-ulama kita, pakar-pakar kita untuk mewujudkan enactment ini telah menjadi rujukan oleh tempat-tempat yang lain yang ingin melaksanakan pelaksanaan syariat Islam, termasuk di Brunei Darussalam. Baru-baru ini akhir tahun 2013 pada bulan Disember, Menteri Besar kita Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob bersama dengan delegasi pergi ke Brunei Darussalam untuk mempelajari daripada mereka apakah cara-cara pelaksanaan yang telah dikemukakan oleh Brunei Darussalam. Lalu apabila bertemu dengan Sultan Brunei pun beri laluan untuk bertemu dengan hakim, dengan jabatan mufti, dengan seluruh agensi-agensi yang akan melaksanakan pelaksanaan Islam di Brunei. Antaranya disebut sendiri oleh Datuk Mufti Darul Ifta, iaitulah pejabat mufti Brunei. Dia mengatakan pada tahun 2006 delegasi kami telah pergi ke negeri Kelantan Darul Naim. Kami mempelajari daripada Kelantan Darul Naim. Kelantan Tok Guru kami cuma rezeki kepada kami untuk kami laksana dahulu syariat Islam di bumi Brunei. Dan kami doakan Kelantan terdekat juga dapat melaksanakan undang-undang Islam ini, insya-Allah. Brunei pun mengiktiraf bahawa apa yang ada di negeri kita ini adalah merupakan suatu yang menjadi rujukan yang besar, yang sudah detail, yang boleh digunakan di mana-mana tempat yang ingin melaksanakan pensyariatan jenayah, undang-undang jenayah Islam ini. Ni rakyat kena bangga. Kita sebagai orang Kelantan, kita kena bangga bahawa kita mempunyai panel ulama, pakar yang telah pun bertungkuh lumuh menyiapkan enactment kanun jenayah syariah
2 tahun 1993 itu. Dan perjuangan kita untuk melaksanakan perjuangan tegakkan hukum Islam, laksana hudud di Kelantan, ini bermula sejak tahun itu lagi, 1993. Namun tahun 1994 dikatakan diangkat secara berperingkat, tapi tahun 1994 sampai surat daripada Perdana Menteri pada masa itu yang menolak daripada pelaksanaan hudud di bumi Kelantan kerana bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Jadi Tok Guru kata kita api merah, kita berhenti dulu kereta. Tapi enjin kita tidak mampu. Mari je kita start pergi selalu. Alhamdulillah. Baru-baru ini seorang menteri telah membentangkan di Dewan Rakyat dengan menyatakan kita kerajaan pusat akan memberi laluan kepada mana-mana negeri yang ingin melaksanakan enakmen jenayah syariah di negeri mereka. Hasil daripada itulah maka kepimpinan kerajaan negeri Kelantan setelah bermesyuarat pada 2 April lepas, maka melalui lidah rasmi yang amat berhormat Menteri Besar kita telah menyatakan bahawa kita akan membentangkan di atas peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk kita membawa satu rang undang-undang persendirian, iaitu untuk melayakkan Kelantan ini melaksanakan hukum hudud. Dan yang keduanya, untuk meminda akta di Mahkamah Syariah tahun 1965 itu yang memperuntukkan hukuman 365 sahaja, iaitu 3 tahun penjara, 5,000 6 sebab dan 5,000 bayaran. Jadi kita nak ubah ni, kalau buat hudud dia tak boleh pakai hak ni. Hudud dia kena ubah 365 tu. Jadi kita akan angkat satu rang undang-undang untuk mengubah. Tetapi bukan mengubah perlembagaan. Ia ada dalam peruntukan perlembagaan, iaitu peruntukan dalam perkara 76A-1, iaitu perlembagaan persekutuan boleh memperuntukkan kuasa perundangan kepada perundangan negeri untuk dia mengangkat undang-undang untuk mengubah ataupun untuk membuat satu akta yang baru. Jadi dia tidak mengubah perundangan, perlembagaan. Maknanya tidak perlu kepada majoriti 2/3 daripada sokongan di ahli-ahli parlimen. Namun ia perlu hanya kepada majoriti mudah sahaja, iaitu simple majority. Kalau kita ada 2 ahli parlimen, maka perlu kepada 112 sokongan daripada majoriti simple majority ahli parlimen di Dewan Rakyat nanti. Kita ada berapa? Kita ada 89 dah pas dengan Pakatan Rakyat ada 89. Jadi kita nak dalam 30 lebih lagi untuk mencukupkan 112. Jadi kita nak ambil siapa? Kita ambil Datuk Jamil Khair, kita ambil apa nama Datuk Alwi, jangan kecek saja. Kita Datuk Alwi, kita minta, dia minta semua sekali hak MP Parlimen UMNO Barisan Nasional sokong belaka hudud. Orang Islam belaka wajib sokong. Untuk Guru kata dah. Kalau ke mana? Dan insya-Allah kita pohon juga daripada saudara kita, daripada rakan-rakan yang bukan Islam, yang melihat kecantikan hukum Islam ini yang dapat membendung dan membasmi jenayah yang ada di negara, di negeri kita. Jadi insya-Allah sekiranya berjaya ini, maka satu sejarah bertapaknya undang-undang Islam untuk kesekian kalinya akan berlaku di bumi Kelantan kita, Darun Naim ini. Sedap kita sebut Darun Naim lepas ni. Lah ni nikmat itu penuh banyak dah. Tapi bila bertapaknya undang-undang Islam nanti, maka Allah, hak ni tak ada siapa pun akan rasa tak ada nikmat. Kita akan rasa nikmat Allah bertambah, rezeki keberkatan Allah bertambah. Dan sebenarnya hadirin tuan-tuan sekalian, hukum Islam ini sudah tertegak lama dah dalam negara kita ini. Jangan kita kata dia perkara baru. Kenapa kerajaan Kelantan ingin memperjuangkan ini baru nak bergeger? Tidak, dia sudah lama bertapak di bumi Malaysia kita ini.
sebagaimana yang telah ditulis oleh pakar undang-undang kita, Allah yarham, Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Dalam tulisan dia telah menyatakan bahawa pada tahun 1303 bulan 2 telah dijumpai di Kampung Buluh, di Sungai Tersak, di Kuala Berang, Hulu Terengganu, bahawa adanya di tulisan batu bersurat tentang pelaksanaan undang-undang Islam yang telah pun dilaksanakan pada tahun 1303. Jumpa di batu bersurat. Apa tulisan dia? Tulisan di batu bersurat itu menyatakan bahawa orang berbuat bala, cara laki-laki perempuan, satitah dewata maharaya, jika merdeka bujang, palu 100 rotang. Jika merdeka beristeri atau perempuan bersuami, ditanam hingga pinggang, dihambalang dengan batu, matikan. Hukum hudud lah ni. Hukum hudud ini sudah terlaksana, sudah ada. Bila ada dalam batu bersurat, itu melambangkan adanya pelaksanaan ini telah berlaku dalam tanah air kita. Sebab itu kata Profesor Dr. Ahmad Ibrahim lagi, kalau kita tengok undang-undang negeri Melaka, undang-undang di negeri Melaka, kita tengok dalam pasal 7/2 ada dinyatakan tentang pelaksanaan hukum hudud ini, iaitu dinyatakan dalam pasal 7 itu, adapun pada hukum Allah, bagi orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh melainkan dipotong tangan. Potong tangan itu hukum syarak dalam Islam dah. Ada dah. Dalam pasal 36 dinyatakan apabila seseorang Islam itu murtad, disuruh ia taubat 3 kali. Jika tiada ia mahu taubat, dibunuh pada hukum Allah harusnya, dan jangan dimandikan, dan jangan disembahyankan, dan jangan ditanam pada kubur Islam. Hukum hudud. Pada pasal 42 Undang-Undang Melaka, barang siapa minum arak dan tuak, zaman itu ada tu, barang siapa minum arak dan tuak atau minum barang yang memabukkan, jikalau merdeka 40 kali palu didera. Jikalau abdi 20 kali deranya, tiada dihakkan dengan dicium bau tuak, yakni tiada dihukum padanya. Bau tak hukum, yang jelas bau hukum. Pelaksanaan undang-undang kanun jenayah syariah sudah berlaku, sudah bertapak di tanah air kita, tapi penjajah mari, penjajah hilangkan semua sekali undang-undang syariah Islam. Mana ada orang bukan Islam dia suka kepada orang undang-undang Islam? Kecuali sebilangan ada yang menyokong, tetapi kebanyakan orang bukan Islam yang dia musuh kepada Islam dan syariat Islam ni, dia akan buang, dia akan cocok orang-orang yang munafik di kalangan Islam untuk membenci dan menghalang daripada tertegaknya pelaksanaan syariat Islam ini. Jadi kita ni nak buat semula apa yang telah ada. Kalau tak ada pun, kita kena usaha, kita kena buat, kerana ia adalah pertama sekali hak Allah. Dia hak Allah, kewajipan manusia, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pun kita telah baca di awal, ucapan di awal tadi, inil hukmu illa lillah. Allah yang menetapkan hukum. Allah yang menetapkan hukum, bukan orang lain, bukan manusia. Kalau manusia pun menetapkan hukum di dalam perundangan baru, peruntukan baru, maka hukum tadi akan berubah, boleh jadi diterima, boleh jadi ditolak. Namun hukum Allah tidak sekali-kali boleh ditolak, tidak sekali-kali berubah, dia akan kekal begitu sehinggalah ke hari kiamat. Jadi siapakah yang akan menegakkan kebenaran ini? Yang akan menegakkan kita lah, umat Islam. Kita yang kena menegakkan hukum Islam ini. Sebab itu
Kata Dr. Abdul Qadir Audah, di dalam muqaddimah kitab dia lagi, dalam bab yang pertama, daripada dia mentarifkan maksud jarimah ni maknanya kesalahan yang berunsur jenayah. Jadi bila dia letak dalam bab yang pertama lagi, dia kata hamba nak bincang dalam bab pertama lagi tentang jarimah yang telah ditafsirkan, ditarifkan oleh kebanyakan fuqaha, orang pakar dalam bidang fiqh ini. Jarimah itu bermakna jinayah. Jarimah ni maknanya serupa, iaitu dia jenayah. Jenayah jarimah. Jarimah adalah jenayah. Undang-undang yang bersabit dengan jenayah. Jadi dia masukkan di dalam jarimah. Dan dia kata hamba nak bawa satu takrif yang telah dibawa oleh Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala, bahawa jarimah ini maksud dia mahzuratun syar'iyyah zajarallahu anha bihaddin au ta'zir. Dia adalah larangan-larangan Allah yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran, ada dalam hadis, maka Allah larang dia. Allah larang yang itu, yang terkandung dalam nas itu. Maka kalau orang manusia buat juga, melayakkan dia untuk mendapat had ataupun ta'zir, hudud, hudud, qisas dan juga ta'zir. Jadi itu yang dimaksudkan dengan jarimah. Maka katanya lagi, oleh kerana itu jarimah ini bermaksud ityanu fi'lin muharram mu'aqabun ala fi'lih, iaitulah wak mari perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam dan dia didera, dia diseksa di atas perbuatan yang dia lakukan. Ini jarimah yang disebutkan oleh dia. Jadi sebab itulah kata dia laginya, oleh kerana jarimah sebagaimana yang disebut oleh jumhur fuqaha ia adalah jenayah, maka oleh kerana itu jarimah ini terbahagi kepada beberapa perkara yang perlu kita faham di sini, iaitu di bawah jarimah ini ada jarimah terhadap diri sendiri, ada jarimah terhadap orang lain, seorang sama seorang, ada jarimah terhadap manusia secara berkelompok, ada jarimah melakukan kerosakan atas muka bumi, dan ada jarimah yang berkaitan kita dengan haiwan, kita dengan makhluk lain. Maknanya luasnya perbahasan jarimah ini, dan dia sebut di sini bahawa antara syarat untuk mendapat kelayakan keredaan Allah di atas muka bumi ini dan mengekalkan akan syariat Islam di atas muka bumi, salah satu cara, dan cara ini ialah cara yang utama. Kalau tak boleh buat cara ni, maka payah kita nak buat syariat Islam, iaitu berlakunya penyebaran jarimah yang berleluasa di dalam sesebuah negeri ataupun sesebuah kerajaan. Maka bila ada jenayah secara berleluasa berlaku dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, maka dia kata jenayah ni dia tak boleh bertembung dengan undang-undang Islam yang suci tadi. Dia tak boleh bertembung. Jadi oleh kerana itu tidak boleh terlaksananya undang-undang Islam. Maka apa cara dia? Dia kata cara ini terletak yang utama kepada waliul amr, kepada ulil amr, kepada pemerintah, penguasa negara negeri tersebutlah, untuk dia membawa undang-undang ini dan membawa sebarannya kepada rakyat, dan seterusnya dilaksanakan, diluluskan di peringkat kerajaan, dan akhir sekalinya dilaksanakan dalam keadaan jarimah masih berlaku. Bukan buah jarimah dulu ni, bukan selesai jenayah dulu, tetapi dalam keadaan jenayah masih berlaku, perlu penguasa membuat ketetapan yang serius. Jadi kerajaan Kelantan kita buat ni, kerajaan Kelantan kita sudah buat ni. Kita duduk di dalam negara yang dinaungi oleh kerajaan pusat. Jadi kita kena ada kelulusan daripada kerajaan pusat. Maka kita nak kerajaan pusat di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib membenar, memberi laluan kepada kerajaan negeri Kelantan. Kita tak minta negeri-negeri yang lain, kita nak Kelantan dulu untuk laksanakan pelaksanaan undang-undang jenayah syariat Islam ini. InsyaAllah
apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, sekiranya tidak ada halangan daripada pihak kerajaan pusat, dengan persiapan kita dan dengan usaha kita untuk membentangkan 2 rang undang-undang persendirian ataupun private members bill itu ke sidang Dewan Rakyat sebelum 2015, maka insya-Allah dengan keizinan Allah, maka undang-undang kanun jenayah syariah 2 dan juga 3 yang akan diluluskan di Dewan Undangan Rakyat, iaitu undang-undang takzir, maka kita akak supaya akan terlaksana pada tahun 2015, tahun depan dah. Tak berasa ke? Tak berasa nak ke? Tak berasa nak cepat ke tahun depan? Kena berasa lah, kerana bila mari undang-undang Islam, maka Allah Ta'ala akan melimpahkan dengan rahmat yang penuh, rezeki yang melimpah kepada negeri-negara yang telah melaksanakan undang-undang Islam ini. Kita kena berasa nak cepat masuk tahun 2015 ni. Dan kita kena doakan supaya Allah masukkan di dalam hati kepimpinan kerajaan pusat, supaya mereka secara ikhlasnya, dengan mengenepikan unsur-unsur politik, untuk mereka juga setuju sokong pelaksanaan syariat Islam, kerana tidak ada cara lain untuk membendung jenayah-jenayah yang semakin berleluasa berlaku dalam negara-negeri kita ini, maka dengan syariat, pelaksanaan syariat Islam. Hadirat muslimin muslimat, disebut oleh Asy-Syahid Dr. Abdul Qadir Audah ini bahawa antara tugas peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin dan masyarakat, oleh penguasa, untuk benar-benar terjadi pelaksanaan undang-undang jenayah Islam ini, iaitulah dengan dia melaksanakan tuntutan Allah, iaitu tuntutan pencegahan. Pencegahan sebelum daripada pencegahan, Allah yang akan buat. Hudud ni, hukuman hudud ni kita serah kepada Allah, kerana pencegahan itu Allah yang buat. Yang penting kita laksana. Bila terlaksana undang-undang kita telah buat, maka kita serah kepada Allah lah hukuman dia. Bukan kerja kita hukuman. Allah kata potong tangan, kita potong mengikut tata tertib dan mengikut cara-cara yang telah diputuskan, maka Allah lah yang akan memberi pengajaran, dan Allah lah yang akan membuat suatu hukuman dan juga kesan, memberi kesan kepada manusia di dalam pelaksanaan hukum hudud. Tugas kitanya ialah kita buat satu bentuk apa dia, iaitulah cara untuk kita mengelakkan daripada jarimah dan jenayah berlaku. Antaranya kata dia, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mesti dilaksanakan di dalam masyarakat oleh semua pihak, pemimpin dan juga rakyat. Kalau tidak ada yang ini, lambat nak laksana undang-undang jenayah syariah Islam. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kita telah beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, bahawa undang-undang Islam, hukum hudud ini ada termaktub di dalam perundangan syariah Islam, dan Allah suruh, kita dah beriman. Tetapi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar kita tak buat. Kita tidak gabung sekali dengan iman kita. Memang kita beriman dah undang-undang hudud dalam ucapan, dalam akhbar, ya, kita tidak akan menolak undang-undang hudud kerana ia adalah tuntutan Islam. Boleh cakap, itu boleh kita ukur sebagai iman lah. Iman tubik surat khabar tu iman dah tu, kerana dia tidak menentang hudud. Tapi iman ni boleh keluar, iman ini dia boleh keluar, dia akan jadi Islam sahaja. Dan Islam ini boleh keluar bila dia murtad, dia akan hilang Islam. Jadi iman ini, kata ulama bila mentafsirkan ayat yu'minuna billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dia kena gabung, jalinkan sekali amar ma'ruf nahi munkar dengan keimanan dia. Jadi bila dia kata saya akan menyokong, insya-Allah MP-MP daripada UMNO sekaliannya akan menyokong undang-undang hudud yang dibuat oleh Kelantan, iman. Kita beri iman hari ni. Tapi kalau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, nak buat tiba-tiba cegah pula dah, larang pula dah. Jadi ni kita kesal dah berlaku di negeri Terengganu. Tak sepatutnya boleh berlaku apabila seorang telah membentangkan untuk enakmen kanun jenayah syariah,
tahun 2002 negeri Terengganu pelaksanaan syariat Islam, diangkat balik, tiba-tiba ditolak. Ini maknanya satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa boleh berlaku lagu tu? Jadi kita minta apa yang Kelantan nak buat ini tidak berlaku lagi lagu tu. Kalau berlaku lagi lagu tu, maknanya kita boleh sahkan pada tahun 2014 ni kena tolak dah UMNO Barisan Nasional ni. Lama dah nak tolaknya. 2014 ni 100% kena tolak. Kalau lagu mana? Marah ya UMNO. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Dan dia kena cepat-cepat benda-benda yang comel. Hudud ni khairat ke tidak khairat? Khairat ni ulama tafsir, khairat ini ialah benda-benda tayyibat, benda-benda suci, benda-benda baik. Dan benda-benda suci, benda-benda baik ini kita gabungkan dia dengan Islam, gabungkan dia dengan Allah. Kita letak Allah di mula-mula benda baik. Bila kita nak buat undang-undang Islam, maka kita letak Allah kerana kita nak tegakkan hukum Allah. Ini bukti bahawa ia itu khairat. Nak tahu, nak ukur dalam kehidupan kita benda tu khairat ke tidak, maka kita letak dia tu bersama dengan Allah. Contohnya kita kata nak makan nasi, nak makan nasi, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Khairat, nasi tu comel, bukan nasi kita curi. Ada orang nak curi malam, nak buka pintu rumah orang pukul 3 pagi, bismillahirrahmanirrahim, buka pintu pagi. Ada tak? Sebab dia bukan khairat. Nak ukur khairat ni mudah. Orang nak isap rokok, dia baca bismillahirrahmanirrahim ke tidak? Khairat ke tidak khairat? Jadi apabila undang-undang Islam ini adalah rasul khairat, ibu bagi segala kebaikan-kebaikan, maka kita ni orang beriman, kita kena yusari'un, kena cepat-cepat. Bila kerajaan negeri Kelantan, kepimpinan dia sebut bahawa seawalnya pada tahun 2015 sekiranya tidak ada halangan, maka kita akan angkat rang undang-undang persendirian. Hak ni kena sokong belaka. Kerana apa? Kerana dia adalah khairat dan rasul khairat. Kerana kita nak bawa ini adalah undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka hududullah, ia adalah batasan-batasan Allah. Hukuman-hukuman yang ada itu untuk kita laksanakan berdasarkan kepada ketetapan dan batasan-batasan daripada Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat Allah, taat Rasul, dimasukkan di dalam syurga yang berlari mengalir di bawahnya akan sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya. Hak ni kita nak dokong perjuangan menegakkan hukum Islam di atas muka bumi Kelantan kita dulu ni. Dan bila kita bercakap soal hudud, kita bercakap soal nak melaksanakan hukum Islam ini, jangan kita faham ni kadang-kadang ada lagi orang zaman 2014, zaman kita, bila kita kata nak buat hudud, Allah kena mati ramai, kena kerak tangan, kena rotan, kena sebab. Dia faham hukuman hudud, maka rotan, kerak tangan, bunuh, sebab. Dia faham hukuman yang keras, dia faham itu. Sedangkan pencegahan sebenarnya ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan nakala minallah. Orang pencuri, perempuan, lelaki dan perempuan, bila dia mencuri, maka potong tangan dia. Jazaan bima kasaba, dapat apa yang dia buat. Jaza itu adalah suatu hukuman daripada apa yang dia buat. Nakalan, pencegahan daripada Allah. Allah nak cegah dia supaya dia tak akan lakukan untuk kali keseterusnya untuk mencuri. Ini dalam bab curi. Kata ulama, nakalan ini tidak ada seorang manusia pun boleh capur tangan dengan Allah. Tidak ada seorang manusia pun boleh capur tangan. Apatah lagi dia mempertikaikan. Kerana
bila seseorang buat, yakinlah Allah Ta'ala akan cegah di atas muka bumi ataupun di tempat yang buat hudud tersebut. Brunei Darussalam, bila dia istihar saja nak laksanakan hukum hudud, maka turun 40%, turun jenayah, kadar jenayah turun selalu 40%. Baru istihar, tak laksana lagi, baru istihar. Sebab orang mikir, sudahlah kalau kita buat ni pas ni nanti dilaksana, kenalah kita. Jadi nakalan kerja kamu manusia, istihar, bawa ke parlimen, laksana. Tapi nakalan pencegahan bui kepada Allah. Ini keyakinan kita. Jangan kita campur. Ini ada orang Islam. Kalau orang bukan Islam, kita boleh fahamlah, boleh jadi dia tidak memahami lagi secara baik tentang kanun jenayah syariah yang ada dalam agama kita. Tapi kalau orang Islam, dia kata, dalam suasana kita hari ini yang moden, dan kita lama dah tidak melakukan pelaksanaan hukum jenayah syariah Islam ini, tiba-tiba kita kata nak buat hukum hudud. Dan memanglah hukum hudud ni dia kena pacung, hukum hudud dia kena kerak tangan, hukum hudud dia kena sebab depan orang. Allah gerunya, nampak kasar, nampak ekstrimnya. Jadi kita didik dulu suasana kita, biar orang boleh terima dulu hukuman itu, biar orang tahu dulu mana nak memolekkan suasana dulu, baru boleh melakukan hukum hudud. Atau nak wujud suasana yang paling kondusif, yang paling comel, lepas pada tu buatlah hukum hudud. Mana yang ni seolah-olah kita tidak terima dengan nakalan tadi. Nakalan ini Allah Ta'ala kata jangan kamu manusia campur, Allah Ta'ala. Dan hukum hudud ini kalau kita buat di negeri Kelantan, kita mengambil pandangan dan ketetapan yang telah diluluskan pada tahun 1993. Hudud di negeri Kelantan ini hanyalah untuk orang Islam, untuk orang Islam sahaja yang mukallaf, yang di dalam perlembagaan umurnya 18 tahun ke atas akan dilaksanakan hukuman hudud sekiranya dia terlibat dengan jenayah-jenayah yang disabitkan. Dan tidak kena kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak kena, tak kena. Walaupun kerajaan Brunei Darussalam dia buat mana orang Islam, orang tidak Islam, di atas pandangan-pandangan yang membenarkan, tapi kerajaan Kelantan kita setakat ini mengambil pandangan dan ketetapan itu. Tak kena. Dan hudud ini kita nak buat ni seolah-olah mustahil nak boleh kita laksanakan. Nak ada saksi, nak ada teliti, nak tengok tu, nak tengok ni. Kadang-kadang kita kena tanya lagi, kalau ada sedikit syubhat sahaja daripada hukuman ataupun jenayah yang dilakukan itu, maka hukum hudud tidak boleh dilaksanakan sama sekali. Bukan senang nak buat hudud ni. Tapi kalau buat, kita boleh tengok video-video yang ada yang hudud di Pakistan, hudud di Saudi. Kita tengok penyesalan orang bila laksana hudud, lepas pada tu ada hudud, satu hudud kita tengok sebab ni bukan sebatan sivil, siapa habis darah, pecah habis kulit tubuh, dan dia sebab situ duk sebab punggung. Kalau 100 sebatan, acur lebu, acur belakang, acur depan, acur belakang. Jadi memudarat dan merosakkan, bukan yang mendidik. Sedangkan undang-undang jenayah Islam ini, kata Syekh Abdul Qadir Audah, ialah undang-undang tarbawi, undang-undang yang mendidik, undang-undang yang mendidik. Kalau kita tengok dalam YouTube pun ada hukum sebatan, ada yang dilakukan di Saudi, hukum sebatan. Sebatan ni Allah supaya pihak apa nama orang ya, supaya guru pihak murid yang nakal lopak pagar sekolah, ataupun yang apa buat kesalahan sekolah, ataupun kurang lagi daripada itu. Derah dia kadang-kadang, derah lagi otak ni, kurang lagi. Dan buat di anggota, bukan tepat, bukan di badan, bukan di punggung, tapi datang, bawah, kaki. Kita buat belakang, sakit tu rasalah sikit. Tetapi selepas daripada itu, kita boleh tengok mana orang yang dilaksanakan hudud ke atas dia, ta'zir cara Islam ke atas dia, dia akan merasa penyesalan
siapa menangis-nangis lepas daripada tu boleh peluk apa, dan orang lain pakat tengok, aku tobat tak si buat dah, tobat tak si buat dah. Nakalan itu Allah Ta'ala akan masukkan ketakutan, kegerunan kepada orang-orang yang melihat. Sebab itulah undang-undang hudud ni dia tak boleh buat dalam nak hukum bunuh, dia tak boleh hukum bunuh dalam tempat tertutup depan ramai-ramai. Nak sebab tempat ramai-ramai. Hukum Islam ini adalah pencegahan, dan dia adalah harmoni, hukum yang harmoni. Kita insya-Allah kerajaan negeri Kelantan akan mengambil ketetapan yang harmoni, yang mengharmonikan, yang insya-Allah setakat ini undang-undang 3 kanun jenayah syariah 3 kalau kita luluskan di Dewan Undangan Negeri nanti, iaitu ta'zir pun telah disiapkan. Insya-Allah kita doakan supaya semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ini semua menyokong penuh, sebagaimana sokongan penuh kepada enakmen jenayah syariah Islamiah tahun 1993 39 ke. Semua sekali menyokong, tak kira daripada PAS, tak kira daripada UMNO mana, menyokong penuh. Kali ini itulah yang kita doakan, semua sekali sokong penuh, dan di Dewan Rakyat semua kita dapat 112 majoriti, simple majority, dan insya-Allah pada tahun 2015 kita akan berjaya melaksanakan hukum hudud ini, insya-Allah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Audah ini, untuk melaksanakan hukum pelaksanaan jenayah syariah Islamiah perlu kepada pencegahan daripada manusia yang mula-mula buat. Apa dia pencegahan manusia? Iaitulah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita lah, jangan suruh kepada kerajaan. Kita kata aku nak tengok setara mana kerajaan boleh berjaya kali ni buat hukum hudud. Itukah kerja kita? Kerja kita doa semaya hajat biar berjaya. Kerja kita kena sebarkan. Kalau kita mengajar seorang, mengajar balasah rakyat tentang hukum jenayah Islam yang adil, yang harmoni, yang akan menurunkan kasih sayang Allah di atas muka bumi. Kalau kita guru, kita royak ke anak-anak murid kita, kita royak kepada rakan taulan kita akan kehebatan hukum hudud, hukum jenayah Islam ini. Kita kena sebar. Jangan duk tunggu ni, nak tunggu nak tengok berjaya ke tidak. Bukan itu kerja kita. Tambah-tambah lagi kita mempersoalkan pula, kita kena jaga keimanan kita terhadap undang-undang syariat yang dibuat ini. Manusia ni buat kerja tak ada manusia yang buat kerja perfect. Jadi kalau ada sikit sebanyak yang tidak perfect, kita kata tak betul ni buat lagu ni. Tak betul tu kena pakat betul. Bukannya dengan tak betul tadi kita menambahkan supaya jadi tak betul, akhir sekalinya pelaksanaan syariat tidak dapat ditegakkan oleh kerana tidak ada sokongan daripada orang-orang Islam. Ini jadi alhamdulillah kita di Kelantan ini orang-orang bukan Islam, non Muslim menyokong penuh, menyokong penuh. Kita tengok daripada DHPP, Dewan Himpunan Penyokong PAS pun mereka menyuarakan bahawa hudud antaranya Cik Bala Subramaniam di Pahang sebagai timbalan ketua DHPP pusat menyatakan dah bahawa hukum hudud adalah alternatif terbaik pada abad ini untuk mencegah segala jenayah sosial yang berlaku dalam negara kita. Menggantikan ISA yang sesak barat, yang tak betul. Maka hududlah, dia bukan Islam, tetapi dia melihat keunggulan hukum hudud. Barangkali dia tidak baca jelas lagi tentang hukum hudud, tapi bila dia tengok penelitian dia terhadap hukum hudud melalui penjelasan-penjelasan yang tepat yang telah dilakukan oleh orang-orang kita, maka orang bukan Islam pun boleh terima. Jadi kita minta orang kita memberi maklumat yang tepat di dalam pelaksanaan kanun jenayah syariah Islam ini di negeri dan juga di negara kita. Kata Syekh Abdul Qadir Audah lagi, apabila kita nak melaksanakan hukum hudud ini ataupun undang-undang jenayah syariah ini, maka perlunya kepada kita yang pertama, untuk dia kata kita menyekap segala unsur-unsur mungkar yang ada, segala unsur-unsur maksiat yang ada, dan unsur-unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu adanya tempat larangan dia yang tidak boleh dimasuki oleh mana-mana orang.
maka ketahuilah juga bagi Allah itu ada tempat larangan dia. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan apa yang diharam oleh Allah. Munkar, maksiat, semua itu tidak dibenarkan untuk kita adakan, kita buat, kita anjurkan dalam bahasa kita pada hari ini. Jadi penganjuran kepada kemungkaran, penganjuran kepada kemaksiatan, ini adalah merupakan satu perkara yang boleh melambatkan terlaksananya undang-undang Islam. Walaupun kerajaan sungguh dah nak buat, tapi dalam masa yang sama maksiat tu buat juga, maka Allah dia akan melambat-lambatkan. Kenapa? Kerana masih ada golongan yang mengangkat, memertabatkan kemungkaran. Jadi di dalam negara kita ini baru ni mati ni orang dalam konsert FMFA, awak penuh, ambil dadah, ambil pay berapa kita tak tahu, hiburan yang melampau sehingga kan berseronok akhir sekalinya mati. Hiburan-hiburan ini bukan hari ini saja berlaku, sejak sekian lama berlaku dalam negara kita. Sebab itulah kita menuntut supaya kerajaan kita mengambil tindakan tegas, mengawal hiburan-hiburan yang melampau yang ada dalam negara kita ini, kerana ia adalah unsur-unsur kemungkaran yang akan menyekat daripada keberkatan dan pelaksanaan hukum Islam dalam negeri, dalam negara kita. Jangan. Sebab itu kalau kita baca protokol Yahudi yang telah dikeluarkan oleh orang Yahudi sendiri, 24 protokol Yahudi, baca protokol yang pertama lagi, protokol Zionis yang pertama, dia menyatakan bahawa pemimpin-pemimpin negara yang berjaya dan pemimpin politik yang berjaya ialah pemimpin yang dia akan lari daripada moral yang baik. Dia tidak akan boleh mengikut moral yang baik. Jangan pemimpin-pemimpin pakar dalam politik ini dia ikut moral ataupun contoh teladan yang baik. Kalau dia ikut contoh teladan yang baik, dia tidak boleh memerintah dengan baik. Ini mengikut protokol Yahudi. Sebab dalam Islam ini kita nak minum arak, nak buat kemungkaran tak boleh, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Jadi pemimpin tadi dia jadi ada sekatan banyak. Jadi bila ada sekatan, bagi Yahudi ini bukan pemimpin yang berjaya. Kerana pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang tidak ada baginya sekatan-sekatan moral, apa saja dia boleh buat, dan dia kena jadikan arak itu sebagai satu asbab untuk menjayakan kepimpinan dia. Ini disebut dalam protokol yang pertama. Sila baca dalam pelbagai bahasa ada protokol Zionis yang pertama lagi. Jadi kita bimbang pemimpin-pemimpin yang masih ada di Malaysia kita terlibat dengan protokol Yahudi ini. Sebab itulah kita daripada dulu lagi marah benar kita, kerajaan Kelantan, kerajaan Malaysia kita orang Islam ni, apabila kerajaan Malaysia kita mengambil APCO Worldwide menjadi penasihat ataupun untuk membetulkan, menaikkan imej negara kita. Ingat tak? Bayar berapa? 77 juta. Dah, APCO Worldwide ini Israel Yahudi. Penasihat dia Robinovich, Doron Shimenstein, bekas ketua agensi perisik Israel, bekas duta Israel di USA, bekas duta Israel di Jerman. Tiga-tiga orang ni adalah kepala pengak Israel, tiba-tiba menjadi penasihat di dalam APCO Worldwide. Sila kerajaan dedahkan. Betul ke tidak? Jadi kenapa Yahudi diambil dalam negara kita ni untuk menaikkan imej taraf dia? Jadi kita bimbang bila berlaku hiburan macam itu. Kita kata bila baca protokol Yahudi, maknanya Yahudi masuk protokol dia lah dalam takbiran kerajaan kita. Kalau ke mana? Dan Israel pun boleh mari dagang sini, boleh mari. Unsur-unsur Israel pun makna masuk dalam negara kita. Maka kita tidak boleh nak biarkan keadaan ini berlaku. Kita minta kerjasama daripada pemimpin kita, kerana kita ni nak buat syariat Islam yang harmoni, syariat Islam yang bertanggungjawab terhadap semua, syariat Islam yang membentuk kasih sayang di antara rakyat. Jadi ini yang kita nak bentuk. Sebab itulah dalam perbincangan hukum hudud, Dr. Abdul Qadir Audah Asyahid ini, bila dia kata nak bincang, nak tetapkan hukum hudud ini, hukum qisas ini,
dia kata tak ada di dalam undang-undang sivil yang lain. Undang-undang ini ada. Kalau contoh kita kata dia minta maaf, wali wali kepada mujna' alaih, orang yang dilakukan jenayah terhadap itu, telah memberi kemaafan. Mana kita hukum kisos ini boleh ditiadakan, tak boleh kita buat. Dan hukum dia sendiri pun boleh juga. Jadi kita nak kata benda-benda ini tidak ada di dalam hukuman konvensional ataupun hukuman sivil yang dibuat oleh manusia. Hukuman manusia, kalau kena lagu tu, kena lagu tu. Kadang-kadang orang tak bersalah pun kena, orang bersalah kena sikit. Tidak adil. Tapi hukuman syariah Islam ini adalah hukuman yang adil. Dan insya-Allah kita akan mengambil yang paling ringan. Ulama khilaf di dalam hukuman-hukuman ni banyak khilaf dia. Contohnya kita kata di dalam hukuman kepada orang bukan Islam sahaja, Imam Syafi'i kita sendiri telah memberi satu pandangan bahawa di dalam melaksanakan hukum hudud, orang bukan Islam ini tak perlu dilaksanakan. Jadi kita pakar, kita ambil ni walaupun ia juga ada di dalam mazhab rajih Hanafi, tetapi pandangan Imam Syafi'i juga ada menyatakan bahawa dalam mazhab kita ini orang bukan Islam tidak boleh untuk kita laksanakan hukum hudud kepada dia. Tak boleh. Dan kalau nak laksana kepada dia, mesti kita tengok mana banyak perkara, sehinggalah kita memberi pilihan kepada dia. Kalau dia nak hudud, okey, boleh buat hudud. Dia tak siap hudud, dia nak undang-undang sivil, boleh dia ambil undang-undang sivil. Undang-undang dalam agama, dalam negeri dan negara dia. Jadi ini adalah satu keharmonian yang ada di dalam hukum pelaksanaan hukum syariah Islam itu sendiri. Kesimpulannya ialah para hadirin muslimin muslimat sekalian, apabila kita bercakap soal pelaksanaan undang-undang jenayah syariah Islam, maka pertama kita kena sokong sepenuhnya. Yang kedua, kita doakan kanun jenayah syariah, enactment kanun jenayah syariah 2/2 tahun 1993 yang akan diangkat ke Dewan Undangan Negeri nanti dan diperincikan apa yang tidak perinci lagi secara baik. Dan insya-Allah yang telah disiapkan enactment kanun jenayah syariah Islamiah /3 tahun 2014 ni, iaitu ta'zir, dapat disempurnakan, diluluskan secara baik. Dan insya-Allah tahun 2015 setelah kelulusan daripada kerajaan pusat di Parlimen Dewan Rakyat nanti, hudud dilaksanakan di negeri kita. Dan pelaksanaan hudud berfasa setakat yang hamba tengoklah. Dan kita sendiri berpandangan, pimpinan hamba tengok berpandangan, hudud yang akan dilaksanakan ini berfasa. Kita insya-Allah sedikit sebanyak akan pelajari daripada Brunei Darussalam. Brunei 24 hari bulan 4 ni akan menjalankan fasanya yang pertama, iaitu bidang akta-akta ta'zir mengikut Islam akan dilaksanakan kepada pesalah-pesalah. Dan nak hukum jenayah yang mengakibatkan kematian ini, itu dalam pasal ketiga, pasal akhir sekali. Nak boleh ke pasal akhir sekali ni makan masa setahun lebih, setahun setengah hingga 2 tahun lagi. Bukannya mudah nak buat undang-undang ni, ada pasal dia. Jadi kita akan laksanakan ta'zir dulu. Jadi sebab itulah rakyat kita minta kerjasama daripada semua yang ada kepakaran dalam bidang ini, mengajar, memberi pendedahan kepada rakyat tentang hukuman jenayah syariah Islam yang harmoni, yang murni, yang membentuk kasih sayang kepada masyarakat. Setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kepimpinan dan kerajaan negeri kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa 'afina wa'fu 'anna, kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina, ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah أن تمكن لنا في أرضنا في ولايتنا كلانتن دار النعيم من تطبيق الأحكام الإسلامية يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر.